Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man 'atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi 'ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesihatan, masih lagi diberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu ini dalam rangka untuk kita beribadah hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah kita niat iktikaf, niat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam masjid ini dikira sebagai ibadah. Alhamdulillah, kita telah pun memasuki 6 Zulhijjah. Kita ada berbaki 4 hari sahaja lagi bertemu dengan hari raya Aidil Adha. Bercerita tentang 10 hari awal Zulhijjah. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari yang mulia di dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr ayat yang pertama hingga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr. Maksudnya demi waktu fajar dan malam yang 10. Maksudnya apa? Ketika Allah berkata demi, Allah telah berjanji. Allah telah berjanji demi waktu fajar dan malam yang 10. Maksudnya apa? Aku berjanji bahawa waktu fajar itu adalah waktu yang terbaik. Waktu diturunkan malaikat, waktu dibuka pintu keampunan, waktu dibuka pintu rezeki. Betul tak? Itu waktu pagi. Dan malam yang 10, malam yang 10 tersebut adalah sama dengan waktu pagi tersebut. Tetapi malam yang 10 ini spesialnya daripada pagi sampai ke malam. Daripada 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah. Maksudnya apa? 10 hari awal Zulhijjah ini Allah turunkan rahmat, Allah turunkan pengampunan, Allah buka pintu rezeki, Allah menerima taubat siapa yang bertaubat, Allah ampunkan dosa hamba-hambanya bagi mereka yang memohon keampunan. Itu maksudnya kelebihan 10 hari awal Zulhijjah. Dan ulama mengatakan 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada hari-hari di dalam bulan Ramadan. Lebih baik daripada hari-hari di dalam bulan Ramadan, kecuali satu. Kecuali kalau hari tersebut bertembung dengan hari yang mana jatuhnya malam Lailatul Qadar. Itu saja. Jadi jangan kita ambil mudah, jangan kita lalaikan waktu kita berada di dalam 10 hari di bulan Zulhijjah. Kita masih ada berbaki 4 hari saja lagi. Apa yang kita perlu buat adalah kita tingkatkan ibadah. 1 hingga 8 Allah kali gandakan 1000 pahala. Jika kita buat kebaikan, sedekah RM1 Allah kalikan dengan 1000 kali pahala. Masuk saja tanggal 9 Allah kali gandakan dengan 10,000. Ini adalah kelebihan kita berada di 10 hari awal Zulhijjah. Kadang-kadang kalau kita tanya orang, dia pun tak perasan yang kita dah masuk bulan Zulhijjah. Yang dia tahu bulan 7, yang aku tahu ni bulan 7. Kan? Bulan Zulhijjah tak perasan lah, tak ingat ini berapa bulan. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena tahu rupanya 10 hari ini adalah hari yang terbaik. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama adalah berkorban. Berkorban adalah amalan yang paling baik, tingkat pertama yang kita kena lakukan apabila masuk sahaja bulan Zulhijjah. Dan korban itu disyariatkan pada hari yang ke-10. Maknanya hari raya Aidil Adha. Begitu juga dengan hari Tasyrik.
11, 12 dan 13. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu berkorban tetapi dia tidak berkorban, jangan dekat dengan masjid aku. Maksudnya apa? Siapa yang mampu berkorban tetapi dia tidak berkorban, tak payah datang sembahyang, jangan duduk dekat dengan aku. Itu kata Rasulullah SAW. Itu satu ancaman. Sebab itu, melihat kepada hadis ini, Imam Hanafi mengatakan bahawa sesiapa yang masuk sahaja 10 hari Zulhijjah wajib berkorban. Nampak? Ini mazhab Hanafi. Sesiapa yang cukup nisab 1 tahun 21,000 contoh kan, nisab zakat. Ini mazhab Hanafi. Dia mengatakan cukup 21,000. Siapa yang berzakat 21,000 bahagi dengan 12, ada lebih kurang 1,600. Sesiapa yang gaji 1,600 tidak berkorban, maka dia mendapat dosa yang besar. Kerana telah ditetapkan dalam mazhab tersebut wajib. Tetapi Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain mengatakan bahawa ibadah korban ini adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Kalaulah berkorban ini digandingkan dengan haji, mana yang lebih baik? Haji Haji Okey. Kalau berkorban digandingkan dengan haji, korban lebih baik daripada kita tunaikan haji. Kerana apa? Kita kena faham. Solat untuk diri sendiri, baca Quran untuk diri sendiri, zikir untuk diri sendiri, bangun malam untuk diri sendiri, umrah untuk diri sendiri, haji untuk diri sendiri. Tapi bila berkorban, kita sembelih korban, pahala untuk kita, daging kita beri makan kepada orang miskin, dapat pahala yang sangat besar. Boleh faham? Jadi sesiapa yang masih belum pergi haji, kena utamakanlah kita pergi haji. Tetapi siapa yang boleh berkorban, dia kena berkorban. Dan korban lebih banyak, waktunya lebih daripada haji. Betul tak? Tiap-tiap tahun kita boleh berkorban. Jikalau dia bertembung korban dengan haji, dia belum lagi pergi haji, kena pergi haji dulu. Kalau dah bertembung dengan haji, apabila dia dah dapat haji, bertembung pula haji dengan korban, dia kena buat korban. Tahun depan pun sama juga, korban juga. Boleh? Mana pahala yang lebih besar adalah korban. Okey Ustaz, ada orang tanya saya dah, macam mana jika saya tidak mampu berkorban? Jika kita tidak mampu berkorban binatang, kita korbankanlah tidur kita yang malam itu, kita bangun malam, kita buat qiyamul lail, kita solat tahajud, kita solat taubat dan kita solat hajat dan sebagainya. Kalau kita tidak boleh korban binatang, kita korbankanlah waktu kita tengok TV, untuk kita berzikir, untuk kita membaca Al-Quran. Kalau kita tidak boleh korban binatang, maka kita korbankanlah harta yang kita ada, sedekah ke dalam masjid RM10, RM20, sedekah subuh hari-hari. Kita di dalam 10 Zulhijjah ni ada 2 kali Jumaat tuan-tuan. 2 kali Jumaat, kalau boleh sebelum ini RM1 kita letak. Kita tingkatkan lagi, RM100 masukkan dalam tabung. Kan kita dah beritahu tadi, 1000 kali ganda. 1000 kali ganda. Jangan sebelum ni RM1, masuk Zulhijjah 50 sen, makin turun pula. Makin turun pula. Jadi kita rugi pahala dekat situ. Jadi dua-dua boleh korban. Siapa yang ada duit, korbankan RM700, satu bahagian, ataupun seekor kambing RM1,000, korbankan duit dan kita beri makan kepada orang miskin. Kalau tak ada duit, kita korbankanlah apa yang kita boleh korban. Korbankan tenaga kita ni, kaki kita ni, pergi ke masjid waktu subuh, jalan kaki. Jauh Ustaz, rumah saya jauh, tak apalah. Naik kereta, naik motor. Tapi bangun subuh. Jangan sampai tinggal solat subuh. Sebab nak dapatkan sedekah subuh tadi. Kalau tak bangun, apa nak dia sedekahkan? Betul tak? Bukan tidak boleh waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, tidak. Tapi kelebihan subuh ni lain. Dia disaksikan oleh malaikat. Itu bab korban. Nanti kita akan cerita bab korban kejap lagi lah.
Yang kedua adalah berpuasa. Siapa yang boleh berpuasa 1 hingga 9 kena berpuasa. 1 hingga 8 sunat biasa. Tapi kalau 9 sunat yang sangat dituntut. Ustaz, 9 hari kita nak puasa, Ustaz. Puasa 6 tu pun bagi nak pengsan. Tambah lagi 9. lagi kita berat nak puasa. Kalau tidak boleh 1 hingga 8, jangan tinggal yang 9. Saya bagi tahu terang-terang, jangan tinggal yang 9. Kita jatuh 9 Zulhijjah hari apa di Malaysia? Hari Sabtu Hari Sabtu jangan kita tinggal puasa hari Arafah. Dalam puasa ni pun kita ada niat. Niatnya lain-lain. 1 hingga 7 sahaja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Masuk hari ke-8 sahaja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Masuk 9 sahaja aku puasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham. Dan yang terbaik adalah puasa sunat Arafah. Kita jatuh hari Sabtu kan? Ada orang tanya saya, Ustaz, hari Sabtu orang ajak kenduri pula. Dia kata. Ada kenduri pula ke lidah ni. Macam mana dia tak cek ni? Mana kita nak kena dahulukan? Kenduri ke puasa Arafah? Nanti nak kena tanya. Mana tu? Makan Ustaz. Makan penting. Oh, kacau dia. Kita kena raikan sahabat kita tu. Kita kena raikan dia. Datang, bagi dia duit, salam tarut. Minta maaf tuan, saya datang tapi saya puasa, saya balik dulu. Bukan datang makan. Ingat kita nak dapat dua-dua kelebihan ni, cerita dia. Jangan sampai tak datang sebab dia puasa, tak datanglah. Pahala kita meraikan dia lagi besar. Dia tak marah kalau kita tak makan. Dia marah kalau kita tak datang. Betul tak? Datang jumpa dia, bagi 100. Tapi minta maaf saya tak dapat makan hari ni. Saya dah niat puasa. Doakan saya. Dan kita doakan pengantin tersebut. Dia lagi suka, betul tak? Dia lagi suka. Balik dapat bontrok lagi, kambing, betul tak? Balik bawa kambing tu, kita berbuka pukul 7. Jangan pukul 3 dah makan. Jangan berkawan pasal ada niat puasa. Kena puasa. Kita bila berada di bulan Zulhijjah, ingat berapa penting puasa tu. Pergi raikan dalam keadaan kita puasa. Jangan kita tinggal. Ingat apabila masuk sahaja hari Arafah, ketika itu langit terbuka, kau mintalah apa yang kau nak minta, kata Allah Ta'ala di dalam kitab. Engkau punya dosa sebanyak laut, seluas lautan, aku ampunkan. Tidak ada amalan yang lebih berat daripada kita berpuasa di Arafah, melebihi puasa di bulan Ramadan. Sesiapa yang berpuasa di hari Arafah, diampunkan dosanya yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bagi tahu saya, puasa apa yang ada pahala macam ini? Puasa Ramadan. Allah bagi pahala besar, kita faham. Tapi tidak diampunkan pahala yang sebelum dan pahala yang akan datang. Macam mana akan datang pun kita tak buat lagi, Allah dah ampunkan. Betul tak? Berapa besarnya pahala dia? Berapa besar pahala? Kata ulama adalah pahala yang kecil. Dan barang siapa yang memohon keampunan sungguh-sungguh setelah dia melakukan dosa yang besar, Allah akan ampunkan juga dengan rahmat dan kasih sayang ketika hari Arafah. Sesiapa yang boleh pergi ke Mekah, berdoa di sana, itulah lebih makbul. Tetapi jangan kita sia-siakan apabila kita berada di Malaysia, kita tak minta apa-apa pun. Kenapa Allah bagi kita 10 Zulhijjah tu di bulan yang terakhir? Zulhijjah kan bulan yang terakhir, 12. Sebab apa bagi tahu saya? Sebab Allah nak ampunkan dosa kita yang 11 bulan yang lalu. Itu yang kita nak kena faham. Jangan kita sia-siakan. Engkau buat dosa bulan 11 bulan yang lalu, aku nak hapuskan semua. Sebab tu aku rahsiakan 10 hari ni di hari yang terakhir ataupun di bulan yang terakhir. Mohon ampun sungguh-sungguh. Ataupun kita buat ibadah sungguh-sungguh.
Ingat dalam kepala hari Sabtu kita sahur, kita berpuasa ramai-ramai. Dan yang ketiga adalah kita bersedekah. Tingkatkan sedekah kita. Kalau boleh hari-hari datang solat subuh, sedekah subuh. Kerana kita dapat doa daripada malaikat, siapa yang bersedekah pada waktu subuh, kata malaikat, ya Rabb, kau tambahkanlah duit dia, tambahlah rezeki dia, bukalah pintu keberkatan dalam rezeki dia. Dan malaikat pun kata, ya Rabb, bagi siapa yang kedekut, engkau tutuplah pintu rezeki dia. Sebab itu jangan sampai kita tak keluar duit. Malam tu lepas isyak, baju solat kita tu kita taruh RM10 dalam. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. RM10 ke, RM20 ke. Kita lebihkanlah sikit daripada hari-hari yang lain. Sebab dia punya pahala sangat besar. Jatuh pula hari Arafah, lagi kena tambah. Yang tak pernah pergi ke masjid, solatlah di masjid. Yang tak pernah pergi kuliah agama, pergilah datang kuliah agama, kita belajar agama. Apabila keluar cerita mak kilau, penuh pawagam. Azan, tak payah cerita subuh lah. Azan maghrib, berapa ramai yang datang? Tak penuh. 2 sah, 3 sah, 2 sah, 3 sah. Bukan sinilah, mana-mana tempat pun sama juga. Balik daripada mak kilau, belajar silat. Belajar silat, bertanjak, nampak gagah perkasa. Subuh tak bangun. Pasal dia tak mampu nak tolak selimut bangun subuh. Dia kuat ke tak kuat? Sebenarnya tak kuat. Tapi belajar silat tu, sebenarnya silat ni apa yang kita nak kena faham? Silat, siapa yang faham silat tu apa? Silat-silat lah Ustaz. Silat ini asal dia daripada silaturahim. Silat ni, orang dulu dia datang penjajah Jepun, dia tak ada senjata perang. Dia kata, macam mana aku nak jaga diri aku dan keluarga aku? Itulah dia silaturahim. Macam mana dia nak jaga diri aku dengan keluarga aku? Jadi orang yang pandai, yang pendekar dulu tu, dia pun keluar, dia kata, ini dia, kita belajar silaturahim. Tapi panjang sangat, silat aja. Itu mula-mula dia dapat silat. Jadi sekarang kita silat pasal nak lawan orang. Dulu silat nak pertahan diri dengan keluarga. Berani ganggu mak ayah, berani ganggu anak-anak aku. Bertempur tanpa senjata. Ini nak boleh. Jadi sekarang kalau kita belajar silat, kita nak lawan siapa? Yang penting daripada silat itu adalah kita hantar anak belajar agama, belajar Al-Quran. Itu lebih penting. Ustaz, saya nak hantar anak tahfiz, nak makan apa? Nanti dah keluar, nanti nak makan apa? Makan nasi lah. Mana ada makan lain, betul tak? Kalau dekat tahfiz, lagi mudah dapat makanan, dapat bantuan, lagi mudah orang tolong. Dah keluar, lagi ramai yang panggil dia. Sekarang nak cari imam muda, senang ke susah? Susah kan? Susah, pasal kita dah hantar. Anak-anak kita semua ada tak nak jadi ni imam? Pasal kurangnya kita hantar anak pergi tahfiz. Tapi kalau budak ni tahfiz ni keluar, dia yang paling kita panggil. Siapa yang jadi imam tarawih? Budak tahfiz lah. Ke imam kampung. Bismillahirrahmanirrahim. 11.30 habis. 11.30 habis. Tapi budak-budak ni macam mana bacaan dia? Bacaan yang baik dan cepat. Sebab dia masih gagah lagi, masih muda lagi. Jadi kita sekarang dah jauh daripada agama Islam kita sendiri. Kadang-kadang nama kita Islam, kan? Pukul 7 masih lagi minum kopi. Bukan sinilah, saya tunjuk aja. Bukan sini tak. Masih lagi minum kopi. Masih lagi kita lalai. Jadi apa persediaan kita? Apa persediaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Umur dah 50 tahun, umur dah 60 tahun, aku bagi engkau 60 tahun. Bila kita mati nanti, Allah tanya pada kita,
Ahmad kata. Kita boleh cakap, tak cukup masa. 60 tahun tak cukup apa? Pasti cukup. Cuma kita lalai dan kita lambat-lambatkan taubat. Jadi 10 malam Zulhijjah ini jangan sampai kita lupa untuk tingkatkan amalan kita. Dan yang keempat, saya berpesan, jangan tinggal solat subuh dan isyak berjemaah. Jangan kita tinggal solat subuh dan isyak berjemaah. Sesiapa yang tidak tinggal solat subuh dan isyak berjemaah 40 hari, dia orang yang terhindar daripada sifat munafik. Buat 40 hari turut-turut, InsyaAllah kita akan bercakap dengan benar. Muka kita ada bercahaya. Orang dekat dengan kita. Doa kita akan dimakbulkan. Jangan sampai kita tinggal solat subuh dan isyak. Siapa yang tidak tinggal solat subuh dan isyak, maka dia akan dapat cahaya yang mana tidak akan orang lain dapat kecuali kita yang mengamalkan tersebut di akhirat kelak. Kerana hadis daripada Rasulullah SAW, sesiapa yang keluar solat dalam keadaan gelap, Allah akan bagi dia cahaya di akhirat kelak. Solat yang waktu gelap ni bila apa? Bila waktu dia subuh dan isyak. Betul tak? Yang paling gelap sekali subuh dan isyak. Jadi gelap itu orang tak nampak. Dekat sana orang paling nampak kita yang keluar subuh. Tengok diri kita sendiri. Yang bangun subuh, kita ke ayam dulu? Tak payah lawan dengan orang lah. Tak payah lawan dengan orang. Siapa yang berkokok dulu? Kita yang bangun mandi dulu ke ayam yang berkokok dulu? Kalau ayam berkokok dulu, kita lah lebih rendah daripada ayam. Kadang-kadang kita pun malu juga. Kita keluar, saya sendiri keluar pergi tugas di Masjid Tangkar. Rumah Melayu gelap lagi. Rumah orang Cina dah stretching nak bersenam. Ini cerita betul atau cerita rekaan? Cerita betul. Orang Cina dia tahu keberkatan subuh, dia bangun pukul 5. Orang Islam tahu tak? Dia tahu, tapi dia tak ambil tahu. Kerana apa? Kerana hati dia telah mati. Siapa yang mati hati? Siapa yang matikan hati kita ni? Diri sendiri. Tengok makanan kita macam mana? Sausage, burger, nugget, apa lagi? Kadang-kadang makanan yang syubhah. Ingat 3 amalan yang mana kalau kita buat ibadat macam mana pun Allah tidak akan terima. Makan haram, pakaian haram, dan juga hutang orang, tak payah. Hutang orang ni kita ambil yang hujung lah. Makan haram, pakaian haram. Jangan sampai kita makan makanan yang haram. Sekarang ni kita tengok anak-anak muda kita kerja di 7-Eleven. Saya tersentak tu bila orang perempuan Melayu pakai tudung, dia scan arak tu, dia jual kat India tu. Saya pun pelik, alamak, kata. Kacau. Haram dia punya duit gaji tersebut. Katakanlah dia jual arak tu taklah sehari-hari, betul tak? Dalam 30 hari tu 6 hari je. 6 hari je dia ambil duit yang haram tersebut. Dia macam inilah. Kalau ni air yang kotor, kalau ni air zam-zam lah kita. Tapi setitik arak kita boleh minum tak? Tak boleh ya? Macam itulah gaji kita. Satu hari je kita masukkan duit yang haram, dia punya kotor semua sekali. Jadi macam mana Ustaz nak bersihkan? Bersihkan dengan sedekah. Bersihkan dengan sedekah. Kadang-kadang yang kita buat tu kita tak faham. Anak-anak muda kita mana kita faham, betul tak? Sebab kita tak hantar dia kat tahfiz cerita tadi tu. Kita tak hantar agama, betul tak? Jadi macam ni arak dia jual, apa lagi dia jual. Saya pergi tengok di Penang. Saya kata apa beratur ni? Pergi depan sikit, kedai Ziu Shin. Orang Melayu beratur. Kamu makan apa ni? Saya kata. Saya makan pasembok. Sedap Ustaz pasembok. Tengok yang buat akau. Allah. Syubhah.
Syubhat dekat dengan haram. Tapi sedap Ustaz, tak ada babi, tak ada apa. Yang buat tu Cina, tak boleh. Tangan dia ada basuh ke? Betul tak? Dia ada bersuci macam kita ke? Dia ada mandi hadas, mandi wajib. Jadi kotor tu, dia pegang tu, habislah. Walaupun dia pakai plastik, tapi plastik dia pegang macam-macam, betul tak? Kotor. Jadi saya mengatakan, kalau kita ni makan syubhat, gelap hati. Tuk, hari-hari kita makan. Macam kita beli ni lah, beli buah di tangkap. Mana di kedai buah Melayu? Semua kedai buah Cina, betul tak? Jangan beli buah yang dipotong. Sebab tangan dia dipotong, syubhat. Nak beli, kita beli yang tak potong lagi. Itu boleh. Kadang-kadang kita tak perasan. Main beli je lah. Rosak nanti jiwa, rosak nanti hati. Kita kata kenapa kita ni ada mulut, ada waktu, tapi malah nak berzikir. Sebelum tidur ada masa, kenapa malah nak berselawat? Pasal hati tu tak ada cahaya nak keluarkan kita punya kebaikan-kebaikan yang kita nak boleh buat, yang nak buat. Jadi apa yang kita nak kena faham, bila dah faham, tak boleh makan syubhat, tak boleh makan haram, kita bersihkan dengan sedekah dan kita istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Itu baru syubhat. Tetapi syubhat dekat dengan haram. Dan yang seterusnya adalah membaca Al-Quran. Kata ulama, barang siapa yang membaca Al-Quran kurang daripada 100 ayat, dia orang yang lalai. Dekat sini kita pun dah kena tampar juga. Sesiapa yang baca Quran kurang 100 ayat, dia orang yang lalai. Macam mana orang yang tak baca Quran? Dia lebih lalai dan dia dimatikan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penting tak Al-Quran? Penting, sangat penting. Andai katalah akhir zaman, Allah kata Allah akan angkat kalam Allah ni. Kita buka Al-Quran kosong je. Macam mana kita nak menghadap dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Kita boleh bawa Quran ke? Mana surah Al-Kahfi ni? Mana nak buka? Dah tak boleh. Dan nak buka tak boleh, kosong pula. Kita kena hafal. Daripada sekarang kita kena hafal. Dia datang je, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah akan jadikan kita ni halimunan. Ini bukan magic. Ini cerita betul. Allah akan jadikan kita ni halimunan. Sebagaimana dia jadikan halimunannya 7 pemuda Al-Kahfi. Kan tak nampak tu. Inilah amalan dia. Di ayat yang ujung tu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi siapa yang tak baca Al-Quran, macam mana dia nak hafal? Macam mana dia nak baca Quran kalau dia tak baca Quran? Betul. Macam mana dia tak nak baca Quran? Tak hantar anak pergi baca Quran tu? Cerita tadi pula kan. Dia dah pusing itu juga. Betul tak? Semua berkaitan dengan kita mendidik anak. Cerita pasal mendidik anak ni, dulu Tuan Haji tahulah. Dulu macam mana kita tengok, ayah kita tengok TV, itulah kita tengok. Ayah tengok berita pun, kita pun tengok dalam berita tu. Apa ayah kita bawa makan, itulah yang kita makan. Ikan kembung seko bagi dengan 6 orang anak. Tak pernah rungut, tak pernah apa. Tapi zaman sekarang, apa yang anak tengok, ayah tengok, dia terbalik. Anak tengok Didi and Friend, bapak pun sama-sama. Ni tengok Pokemon. Betul tak? Betul ke tidak? Itulah tu. Kadang-kadang bergembul dengan anak. Tak apalah bagi anak lah. Kita pun tengok Didi and Friend. Dah terbalik. Dulu kita tak berani tegur ayah. Kita tak berani tukar. Punyalah adab dia, nampak? Ini cerita adab lah. Begitu juga dengan makanan. Sekarang apa yang anak makan, kita makan. Sosis, nuggetnya, betul tak? Ayam goreng KFC. Apa lagi? Es krim. Kita boleh ikut anak, kita dah terbalik. Patut kita yang kena ajar anak, jangan makan yang bukan-bukan. Kenapa orang-orang terdahulu lebih sihat, lebih kuat jiwa dia? Kerana makan dia baik. Itu je cerita dia. Tengok sekarang lah, tengok sekarang. Yang duduk sebelah depan ni, siapa? Umur 78. Paling muda 64. Itu paling muda. Paling muda
Kalau nak ikutkan 64 tahun dengan umur 35 mana lebih sihat? Yang 35 tahun tu lebih sihat. Tapi jiwa dia rosak. Yang ni badan tak sihat tapi jiwa dia sihat. Jiwa dia baik macam tu. Sebab itu dia boleh datang subuh, dia boleh datang maghrib, dia boleh datang isyak. Bukan pasal pencen. Ada orang pencen pun tak datang, betul tak? Dia bukan pasal pencen. Kalau muda-muda macam ni, bagus ni, main-main tak apalah. Kejap lagi semayang dia duduk. Kita angkat takbir, dia main lagi. Bila tahiyat akhir dia datang lagi. Pasal dulu pun saya macam tu juga. Kita sama. Tapi kalau tak bawa anak pergi masjid, surau, itu yang lagi masalah. Dia datang bawa, main-main tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Itu 5 perkara. Berkorban, puasa, sedekah, solat jemaah, subuh dan isyak, baca Al-Quran. Berapa penting baca Al-Quran, kadang-kadang kita lupa. Quran kita kat rumah, anai-anai dah makan, berabuk. Tak ada masa untuk kita sentuh. Tapi kalau telefon kita jatuh, pecah, cepat-cepat tukar. Kita sayang telefon ke sayang Quran? Kita lebih sayangkan ini yang mendekatkan kita dengan manusia. Betul tak? Kita bawa hari-hari, tapi kita tidak pegang Al-Quran yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok balik diri kita. Jadi kita kena buat satu sistem lah macam ni. Baca Al-Quran selepas subuh, Yasin. Baca Yasin. Sebelum tidur baca Al-Mulk. Saya kata tadi kurang daripada 100, lalai kan? Yasin 86 campur dengan Al-Mulk berapa? 116. Kita dah tidak jadi orang yang lalai. Kenapa saya kata subuh dan isyak? Sebab subuh kita belum pergi kerja, kita masih lagi rehat-rehat, kita boleh buat. Malam kita dah balik kerja, kita dah balik isyak, rehat, kita boleh baca sebelum tidur. Jadi pasti akan boleh buat. Saya tak letak Zuhur, Asar, Maghrib, sebab ketika itu kita masih bekerja dan baru balik kerja. Kita kena ada sistem, baru kita boleh mudah untuk buat ibadat. Okay. Jadi kita cerita pasal korban, sedikit kita cerita pasal korban. Apa asal usul korban ini? Dari mana asal usul korban? Daripada sirah Nabi Ibrahim AS bersama Nabi Ismail AS. Cerita dia, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim telah mencapai umur 86 tahun, masih tidak mempunyai anak dengan Hajar. Lalu dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang taat beribadah, menunaikan solat. Begitu juga dengan anak keturunanku. Wahai Tuhan, kabulkanlah doaku. Lalu Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim ini. Walaupun di usia tua, dia dapat anak namanya Ismail AS. Ketika Ismail berumur 10 tahun, dah balik, dah 10 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi di satu malam, hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi Allah turunkan wahyu mengatakan, wahai Ibrahim, hendaklah engkau menyembelih anak engkau, tanda engkau dekat dengan aku. Lalu Nabi Ibrahim pun tersentaklah bangun, menerima wahyu tersebut. Lalu dia terus kejut Nabi Ismail AS. Mimpi 8, hari kejut tu 9. Hari kejut tu 9. Dia bincang tu satu hari, 9. Wahai Ismail, aku terima wahyu daripada Tuhan yang Maha Esa bahawa aku perlu korbankan engkau. Apa jawab Nabi Ismail? Nabi Ismail menjawab, wahai ayah, buatlah apa sahaja yang Allah telah tetapkan, dan engkau akan lihat aku adalah orang yang sabar. Okey, bila dah kata okey tu, besok tu hari raya kan, 10 hari bulan kan, hari raya korban, baru dia nak mula korban. Memang betul Nabi Ismail taat
memang dengar kata ayah dia. Ayah, baringkan saya, tutup mata saya. Menggigil Nabi Ibrahim, betul-betul anak dia orang yang taat betul. Siapa ayah yang nak sembelih anak? Beritahu saya. Sudah dah dapat anak tu seorang, lambat pula tu. Bila tanya anak pun setuju pula, dia pun dah gigil. Ni Nabi Ibrahim, ni cerita betul. Nabi Ibrahim menggigil. Sampai satu hari berfikir. Ketika itu 10 Zulhijjah adalah memang hari raya korban. Asal pisau lah. Asal pisau menitik air mata dia, menitik air mata. Siapa yang nak sembelih anak? Sampailah di leher. Ni dah cerita, sampai di leher, malaikat Jibril turun, tahan tangan Nabi Ibrahim AS. Wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah telah terima engkau punya korbannya. Bermakna engkau betul-betul nak buat. Sekarang Jibril, dia kata, aku bawa kibas, gantikan tempat anak engkau ni, dan korbankanlah binatang ini, iaitu kambing biri-biri, kibas. Sejak itulah disyariatkan untuk kita berkorban. Tanda apa? Tanda kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar balik bahasa Arab, qaraba, korban. Qaraba, qarib, dekat. Bukan korban maksudnya sembelih, tidak. Korban itu kita buat satu pengorbanan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hikmah korban adalah untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan zikir, bukan solat, bukan amalan-amalan yang lain, tetapi yang tingkat paling tinggi adalah berkorban. Jadi siapa yang berkorban, yang mampu berkorban, jangan sampai tidak berkorban. Masih lagi sempat berfikir nak beli kambing, nak beli lembu, nak beli unta untuk kita berkorban. Keluarkan berapa yang kita ada tu, korban. Itu syarat dia. Dan yang kedua adalah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, apa dia? Surah apa paling pendek? Yasin. Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Apa maksud dia? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah beri engkau bermacam-macam nikmat. Hendaklah engkau solat dan berkorbanlah. Sesiapa yang tidak mengikutimu, dia adalah orang-orang yang sesat. 3 ayat je. Jadi korban ni apa? Korban tanda kita syukur di atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Itu yang pertama di dalam surah Al-Kautsar. Kadang-kadang imam selalu baca, kita tak tahu apa-apa pun. Inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah beri engkau nikmat yang sangat banyak. Solat, korban. Dia mesti pair. Dia kadang-kadang kebaikan dengan kebajikan ni dia akan satukan. Wa aqimus solat wa atuz zakah. Solat kebaikan, zakat kebajikan. Jadi 2. Fasalli li rabbika wanhar. Solat dan berkorban. Solat untuk diri kita sendiri, tapi korban untuk beri makan kepada orang miskin. Wa aqimus solat wa atuz zakat. Zakat beri makan orang miskin. Betul tak? Jadi Allah kena pairkan, samakan. Jadi apa yang kita kena faham, apabila kita berkorban, kita sudah niat berkorban pada tahun ini, hendaklah kita tidak potong kuku dan tidak potong rambut. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan dosa-dosa kita yang ada pada tubuh badan kita. Walaupun di hujung-hujung kuku, walaupun di hujung-hujung rambut. Apa maksud dia, Ustaz? Maksudnya Allah nak hapuskan tangan, dosa tangan kita ni. Mana yang ada kuku? Jari kan? Tangan ni semua Allah nak hapuskan. Kaki ada kuku tak? Allah nak hapuskan dosa kuku kita. Apa berkaitan dengan rambut? Mana yang dekat dengan rambut ni? Kepala kita. Kepala ada mata, ada mulut, ada telinga. Allah nak hapuskan walau di hujung-hujung rambut tu. Begitu kasihnya sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di bulan Zulhijjah. Jadi siapa yang dah niat berkorban, niat daripada 1 Zulhijjah tu kita dah kena niat, dan kita kena simpan kuku dan rambut kita.
Dan yang seterusnya adalah berkaitan hukum. Seterusnya kita kena faham binatang yang macam mana kita kena korban. Yang pertama adalah kambing, yang kedua adalah lembu, yang ketiga adalah unta. Kambing setahun ke atas, lembu 2 tahun ke atas, unta 5 tahun ke atas. Dalam tiga-tiga binatang ini, mana yang paling afdal? Unta ke? Unta yang paling besar. Yang paling afdal adalah kambing. Asal daripada sirah tadi turun kambing kan. Dan kambing yang paling afdal kambing biri-biri. Kambing biri-biri warna putih kan? Okey, tak ada kambing biri-biri, ambil kambing warna putih. Itu paling afdal, betul? Saya pun beli kambing warna putih. Dia tunjuk warna hitam, saya nak warna putih. Kita kena cari yang terbaik lah, maknanya kalau boleh kita ikut syariat. Jadi yang paling afdal adalah kambing. Ustaz, kalau lain boleh tak? Kerbau ke? Dengan lembu boleh? Boleh. Kalau rusa boleh? Entahlah, macam boleh macam tak boleh. Rusa dia tak boleh. Pasal tanduk dia tak macam tanduk kerbau dan lembu. Kan? Itu tidak ada. Ada orang tanya kuda boleh tak? Kuda boleh sembelih kan? Tapi kuda tidak boleh dibuatkan korban. Zaman Rasulullah ada kuda, tapi Rasulullah tak korbankan kuda. Masuk dekat sini binatang ternakan. Bukan untuk bawa perang dan sebagainya. Binatang yang kita ternak. Kambing, lembu dan unta. Dan waktu penyembelihan korban adalah mula daripada imam turun daripada mimbar. Imam turun dari mimbar maknanya dah habis semayang raya. Betul tak? Jadi dia dah boleh susun, dia dah boleh sembelih. Dia tengok daripada jauh. Oh, imam dah turun. Sap dia tu. Dia jenis tak dengar khutbah. Bukan macam sini lah, bukan macam sini. Ini yang luar daripada tangkap. Okey, macam mana tata cara kita berkorban? Kita nak kena faham juga tata cara kita berkorban. Yang pertama, yang menyembelih mesti nak orang Islam. Memanglah kan? Tak pernah acong pun tak pernah sembelih. Tapi itu yang paling penting sekali. Dan binatang yang disembelih mesti nak halal. Dia pasal ustaz dah kata kena korban kan? Ustaz kata kena korban juga. Aku ni mampu korban. Dia pergi curinya lembu Haji Kadir tu. Besok pagi tu dia buat sembelih. Tidak sah korban, dapat pula dosa. Jadi syarat dia kena binatang yang halal. Memang kita dapat duit tu, kita kumpul sama-sama 7 orang, itu boleh. Kalau curi tak boleh. Jangan curi. Menghadap haiwan korban menghadap ke kiblat. Hadap haiwan korban tu ke kiblat. Dia baring sini kan. Menghadap ke sana. Menghadap ke sana, kita duduk belakang dia. Kita duduk belakang dia, kita pijak leher dia. Ini sunnah. Kita pijak leher dia dan cara pegang tu sini. Tarik. Ni lihat. Lembu ni lihat. Tarik. Habis. Dah mati dah tadi. Dah mati. Itu cara dia. Boleh tak? Boleh tak macam gini? Kurang kuat lah. Kebanyakan kita belajar nak dapat tauliah tu macam gini pegang dia. Lebih menekan. Tarik. Jadi orang yang sembelih ni adalah paling afdal 7 orang peserta tadi tu. Bincang balik. 7 orang ni kita kena sembelih ni. Awak lah, awak. Semua jenis darah rendah, semua tak boleh tengok darah yang pening. Baru boleh bagi imam ataupun bilal-bilal yang boleh sembelih. Boleh? Dan kita yang tak sembelih tadi tu kena tengok, tidak kira lelaki, tidak kira perempuan. Nama tu ada 7 kan? 3 perempuan, 4 orang lelaki. 3 perempuan kena datang tengok, 4 orang lelaki pun kena datang tengok. Dan apa yang kita kena baca bila tengok? Kita tengok je, oh kesiannya. Bukan.
Apa yang kita kena baca? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita tak tengok, bila kita baca? Sebab itu sunat kita tengok. Ya Allah, terimalah hidupku, solatku, segala amal ibadatku, hidup dan matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena baca. Kadang-kadang kita tak perasan, kita tengok je. Oh, kejap lagi dapatlah daging. Okeylah tu. Tak ada apa yang kita nak kena baca. Jadi sekarang kita dah faham. Tak boleh sembelih, datang tengok. Datang tengok dan kita baca tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang seterusnya adalah berkaitan berkorban secara kelompok. Yang boleh berkorban secara kelompok hanyalah lembu dan unta. Lembu 7 bahagian, unta 7 bahagian. Kambing 1 bahagian saja. Mana lebih untung? Kita korban kambing dengan kita korban lembu. Mana kita dapat banyak? Kambing. Kambing lebih banyak. Betul tak? Dia dapat seekor. Ini dah seekor, bagi 7 pula tu. Kepala dia 1 dah berebut kepala. Aku nak kepala, aku nak mata, aku nak lidah. Jadi kena bincang. 4 kaki kena bagi 7. 3 orang tak dapat, betul tak? Jangan gaduh pula kat situ. Aku nak kaki, aku nak ekor. Ekor dia 1 je. Betul tak? Mana lebih untung? Korban kambing. Semua dia dapat. Kepala, kaki semua dia dapat. Faham itulah. Jadi kena tukarlah nanti. Siapa dah korban lembu, buatlah, tak ada masalah. Cuma bahagian untuk kita membahagikan daging korban, kata Rasulullah SAW, kalau kita dapat 9 kilo, 1/3 makan, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk fakir miskin. 1/3 makan, 1/3 untuk ahli keluarga yang terdekat, jiran tetangga kita ke, adik-beradik kita ke, saudara mara kita yang terdekat, dan fakir miskin kena bagi. Kalau 9 kilo, 3 kilo makan, 3 kilo bagi keluarga, 3 kilo bagi orang miskin. Itu dia. Tapi ustaz, saya bila sembelih, orang tu yang uruskan, dia bagi kita bahagian je. Jadi macam mana? Mesti mendapat persetujuan 7 peserta. Okey tuan, saya bagi tuan ini 7 orang bahagian makan je. Bahagian bagi orang miskin kita buat 1 plastik 1 kilo. Ada lebih kurang 80 plastik. Semua kena setuju. Dia setuju baru boleh diberikan. Dan inilah yang kita lakukan apabila kita berkorban. Betul tak? Ahli masjid yang bagi-bagikan kepada orang miskin. Betul tak? Kita dah dapat bahagian kita 3 kilo. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau yang terbaik pada kita 9 kilo, kita yang bagikan. Itu lebih baik. Dan yang seterusnya, buat orang Islam yang akan menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan kita akan sambut Hari Raya pada hari Ahad. Walaupun Mekah dah raya hari Sabtu. Antara ilmu yang kita kena belajar adalah ilmu falak. Mufti kita, pemimpin kita, masa hari 1 Zulhijjah tu masih belum nampak bulan, tetapi Mekah dah nampak. Jadi kata Rasulullah SAW di dalam hadis, kamu berhari raya mengikut tempat yang mana kamu nampak anak bulan. Betul tak? Jadi satu ilmu kita kena belajar adalah ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin di kalangan kamu yang menetapkan hari raya Aidil Adha. Jadi hari Arafah kita adalah hari Sabtu. Walaupun hari Arafah, itulah hari Arafah untuk kita. Yang sana hari Arafah bagi mereka yang ada dekat tanah suci. Tetapi kita hari Arafah hari Sabtu, ingat Jadi kita borong terus puasa Khamis, Jumaat, Sabtu. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah macam je tak ya. InsyaAllah. Kuat sikit insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah kita boleh buat Jadi saya mohon maaf jika ada salah dan silap.
Jadi kita akhiri kuliah malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa jiran tetangga kami, dosa sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami dalam kesusahan, Kau permudahkanlah ya Allah. Jika ada di antara kami dalam kesakitan dan penyakit, Kau sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di antara kami dalam masalah hutang, Kau selesaikanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.